Selamat pagi pada semua murid-murid. Okey, semua pelajar SK dari sini tahun 5. Okey. Untuk pagi ini, okey, kita akan belajar kelas sejarah. Okey. Macam biasa pada minggu lepas kita telah belajar tentang tokoh-tokoh tempatan lah. Okey. Kita dah kenal sedikit sebanyak tentang beberapa tokoh seperti Rentap, apa lagi? Syarif Mahasor, Abdul Said dan sebagainya lah. Okey. Tapi untuk hari ini cikgu akan fokus pada sebab-sebab penentangan tokoh tempatan. Kalau minggu lepas kita telah belajar tentang beberapa tokoh saja. Sekarang ni kita nak belajar tentang kenapa mereka-mereka ni menentang penjajah barat lah, British dan sebagainya lah. Dan kita akan tengok satu-satu lah. Okay. Dan sekarang cikgu akan share screen. Sekejap ya, saya akan share screen. Okay, murid-murid. Boleh nampak tak? Nampak. Okay. Terima kasih. Okay, cikgu startkan. Okay, untuk hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab penentangan tokoh tempatan. Okay, masih lagi berada dalam topik 2. Okay. Inilah tokoh-tokoh tempatan lah. Okay. Yang pertama kita ada Abdul Said, Rentap, Syarif Mahasor, Datuk Maharaja Lela dan Yang Tuan Antam. Tapi kalau dalam buku teks akan ada 10 lah tokoh-tokoh. Tapi untuk hari ini kita akan belajar 5 saja. Cikgu tak nak ajar banyak-banyak. Sebab nanti kamu tak ingat, nanti kamu pening. Tak apa, kita hanya fokus 5 dahulu. Tak apa, kita slow-slow. Lagi 5 kita akan belajar pada minggu hadapan. Untuk hari ini kita akan fokus pada 5 ni saja. Okey. Sekarang kita akan menonton video dulu lah. Okey, murid-murid siapa yang nak tengok video? Nak tengok tak video? Nak. Okey, murid-murid ni semua suka video. Tak apa, cikgu akan tunjuk video lah. Sekejap ya. Ada apa ni, Cik? Itu pun mereka! Cepat tangkap mereka! Kejar mereka sampai dapat! Kita bina ini rumah patung. Kasih bikin senang kita tangkap sama dia juga. Di medan perang memang begitu. Orang yang kita sangka kawan itu boleh menjadi musuh yang akan merangkul nyawa kita juga. Jadikanlah ini satu pengajaran supaya kita tak lega lain kali. Mengapa kali ini ramai yang mengingkari perintah battle? Apakah orang-orang battle sudah bertukar haluan dengan menurut prajurit Inggeris? Okey, murid-murid. Okey, nampak tak apa yang cikgu tunjukkan tadi, video tadi? Pak. Okey, okey, seorang pelajar. Okey, tak kisah siapa-siapa. Cuba beritahu apa yang kamu nampak dalam video tadi. Tentang perusahaan British dengan rakyat Melayu. Okey, betul. Tentang perusuhan antara orang British dengan rakyat Melayu. Lagi? Nembak. Betul. Tadi kita dah nampak babak ataupun aksi tembak-menembak antara askar dan penduduk kampung situlah. Lagi apa yang kamu nampak? Memperjuangkan tanah Melayu. Okey. Jadi sebenarnya video yang cikgu tunjuk tadi ialah tentang perjuangan Mat Kilau lah. Okey, yang mana Mat Kilau ni merupakan salah satu tokoh lah. Okey. Di mana berlakunya insiden di mana tentera British ni dia telah menembak mati penduduk-penduduk kampung
dan menyebabkan Mak Kilau ni marahlah dan cuba untuk menghentikan ataupun mengusir penjajah-penjajah barat ni keluar daripada tanah Melayu. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan fokus pada sebab-sebab penentangan tokoh tempatan lah. Okey. Boleh baca tak? Boleh? Cuba baca. Sebab penentangan tokoh tempatan. Tokoh tempatan. Okey, untuk hari ini kita akan belajarlah tentang sebab kenapa tokoh-tokoh ni menentang orang British. Sebab setiap tokoh ni mereka ada sebab-sebab tertentu lah. Tak sama sebab dia. Kalau ada 5 orang, mungkin 5 orang tu tak sama sebab dia. Okey, tak apa. Sekarang kita akan fokus pada tokoh yang pertama, iaitu Dul Said. Okey, cikgu bacalah. Sebab penentangan, Nanning merupakan kawasan yang bersepadan dengan Melaka. Okey, British mendakwa Nanning ialah jajahannya, tetapi Dul Said membantah. Dul Said enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Dan yang terakhir, Dul Said berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Nanning. Okey, yang mana tahu Nanning ni merupakan salah satu kawasan dalam Negeri Sembilan. Jadi sebab apa Dul Said ni menentang British? Okey, yang pertama, sebab British ni dia mendakwa Nanning ni ialah kawasan jajahan dia. Sedangkan Nanning ni merupakan kawasan Dul Said. Ini antara sebab lah kenapa Dul Said ni dia marah, dia cuba menghalang orang British. Sebab British ni dia cuba nak claim lah. Dia cuba nak mendakwa Nanning ni ialah kawasan dia. Padahal tak. Okey, itu adalah satu sebab lah. Dan yang kedua, Dul Said enggan bayar cukai. Okey, bila British ni mendakwa Nanning ni ialah kawasan dia, dia akan minta Dul Said ni membayar cukai. Dia macam cukai tanah lah, lebih kurang. Tapi Dul Said ni dia tidak membayar. Sebab apa? Sebab Nanning tu ialah kawasan Dul Said. Kenapa dia kena membayar kat tanah sendiri? Ini antara sebab lah kenapa Dul Said dia cuba menghalang ataupun mengusir keluar penjajah barat. Tentera British lah. Sebab tentera British ni cuba mendakwa Nanning ialah kawasan dia. Okey, setakat ni dapat tak? Dapat. Dapat Okey, dapat. Sekarang kita beralih pada peta kawasan penentangan Dul Said. Inilah kawasan Negeri Sembilan lah. Ini adalah peta. Kalau kita tengok ada kawasan yang berwarna purple ataupun warna ungu. Itu ialah kawasan penentangan lah, di mana mereka telah berperang, berlawan. Itu antara kawasannya lah. Okey, iaitu kawasan Alur Gajah. Okey. Sekarang kita beralih pada tokoh yang kedua, iaitu Rentap. Okey, yang mana tak tahu, kita dah belajar minggu lepas. Rentap ni merupakan pahlawan di Sarawak. Ya, Sarawak. Okey. Sekarang cikgu akan baca sebab-sebab penentangan. Yang pertama, James Brooke menghapuskan pertempatan orang Iban di Nangas Kerang. Kedua, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanon. Okey. Jadi James Brooke ni merupakan salah satu tentera British lah. Boleh katakan dia ni pegawai. Okey. Dia telah membakar ataupun telah menghancurkan perkampungan orang Iban di Nanas Kerang. Memang jahat lah James Brooke ni. Di mana dia telah menghancurkan kampung orang Iban. Kalau cikgu berada kat tempat Rentap tu, cikgu juga akan marah. Sebab dia telah menghancurkan kampung, rumah-rumah. Siapa je yang tak marah? Cikgu pun akan marah juga. Saya pun akan marah. Kita pun sebagai rakyat-rakyat yang kita dah duduk lama kat kampung, mesti kita akan marah bila ada orang hancurkan kampung kita, betul tak? Betul. Okey, betul. Bagus. Betul. Jadi sebab kedua, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanon. Ni tak tahulah, dia ni tiba-tiba datang dekat Sarawak, lepas tu dia menganggap orang Iban ni sebagai lanon. Memang kita akan marah. Jadi dua sebab ni lah kenapa Rentap cuba menghalau keluar James Brooke ataupun orang British ni lah daripada tanah Sarawak ataupun tanah Malaysia lah. Okey. Setakat ni faham tak? Faham. Okey, bagus. Sekarang kita beralih pada peta kawasan penentangan Rentap. Okey, ni adalah kawasan yang ada dekat Sarawak lah. Okey, dia bahagian kat bawah sekali. Yang mana tak tahu lah. Jadi kawasan tu yang bernama Linggar.
Kalau kawasan bawah ni dia sebenarnya sebadan dengan negara Indonesia. Ataupun kita dikenal sebagai Sumatera lah. Okey, tak apa. Ya, Sumatera Barat. Okey. Jadi kita dah belajar tentang siapa? Tokoh mana? Cuba sebut. Yang pertama tadi. Yang pertama nama Ingat? Mak Gilau. Mak Gilau. Itu video. Selepas video tu cikgu tunjuk siapa? Nama dia. Dor apa? Dor Said. Dor Said. Kemudian cikgu ajar tentang Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja. siapa? Selepas Dor Said. Lentap. Rentap ni. Rentap. Okay. Dah berapa dah tokoh? 3. Tiga. Okay. Sekarang ni kita akan masuk tokoh yang ketiga. Yang video tadi tak dikira lah sebab itu sekadar video. Sekarang kita baru masuk tokoh yang ketiga iaitu Syarif Masahun. Syarif Masahun. Okay. Tak apa, cikgu baca. Yang lain boleh tutup mic dulu. Okay. Cikgu akan baca sebab pertama iaitu Syarif Masahun menentang James Brooke kerana menguasai Sarike. Yang mana tak tahu, Sarike ni merupakan daerah dekat negeri Sarawak. Okay, settle kat situ. Poin kedua, penguasaan James Brooke menyebabkan Syarif Masahun kehilangan hak dan kuasa sebagai pembesar di Sarike. Maksudnya kedatangan James Brooke ni merupakan orang British lah. Dia datang dekat Sarawak. Lepas tu dia rampas kawasan Sarike, kemudian dia menggulingkan hak ataupun kuasa Syarif Masahun ni. Yang mana tak tahu, Syarif Masahun ni merupakan pembesar lah dekat Sarike. Dia ibarat macam Perdana Menteri lah masa dulu. Jadi tiba-tiba orang datang, dia tolak Perdana Menteri ke tepi. Perdana Menteri tu dah kehilangan kuasa. Jadi orang lain pula yang dapat kuasa. Lebih kurang situasi dia macam tu lah. Lebih kurang. Okay. Jadi itulah antara sebab kenapa Syarif Masahun ni dia menghalau James Brooke ataupun tentera British keluar daripada Sarawak. Sebab kenapa? Sebab dia menguasai Sarike. Yang kedua, dia telah menyebabkan Syarif Masahun ni kehilangan kuasa ataupun hak dia. Okay. Setakat ni faham tak? Faham. Zairul faham tak, Zairul? Faham. Faham. Okay. Kita masuk kepada peta kawasan penentangan Syarif Masahun. Inilah peta kawasan lah, di mana dia menunjukkan. Warna hijau tu. Jadi hijau tu. Ya, betul murid. Yang warna hijau tu merupakan kawasan lah. Kawasan penentangan ni maksudnya kawasan tempat dia orang berperang. Maksudnya Syarif Masahun ni berperang banyak tempat lah. Antaranya Kuching, Sarike, Kodowit. Yang bahagian warna hijau tu dia ada highlight warna hijau. Boleh nampak kan? Nampak tak? Nampak? Okay, bagus. Sekarang kita beralih pada tokoh yang berapa? Keempat. Betul, keempat. Datuk Maharaja Lela. Okay, tak apa. Cikgu baca ya. Okay, sebab penentangan. Residen British J.W.W. Bish campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu. Okay, yang kedua, Residen British mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. Yang ketiga, British memperkenalkan cukai baru yang membebankan rakyat. Dan yang keempat, Residen British bersikap angkuh dan sombong. Okay. Antara sebab Datuk Maharaja Lela ni dia menentang J.W.W. Bish dekat Perak. Okay, sebab yang pertama, yang British ni telah mengambil pentadbiran negeri. Maksudnya dia telah merampas kuasa lah, senang cerita. Dan yang kedua, dia telah memperkenalkan cukai. Cukai ni maksudnya kita kena bayar lah setiap bulan. Mana tak, memang marah lah Datuk Maharaja Lela tu. Sebab apa? Sebab orang luar tiba-tiba datang dekat negara kita, tiba-tiba dia minta kita bayar. Memang kita akan marah. Kalau saya jadi cikgu Maharaja Lela, cikgu juga akan marah lah. Okay. Dan kemudian kita ada tengok poin yang keempat tu, ditulis Residen British bersikap angkuh dan sombong. Maksudnya pegawai British yang datang dekat Tanah Melayu pada waktu itu bersikap sombong dah, angkuh. Kalau kita tanya pun dia memang tidak akan jawab kat kita. Layan pun tak layan. Maksudnya dia berat sebelah lah, dia pilih kasih. Maksudnya dia sayang orang British saja.
berbanding orang yang berada dekat Tanah Melayu. Okey, sekarang kita beralih pada peta kawasan penentangan Datuk Maharaja Lela. Yang warna merah tu. Ya, okey betul murid-murid. Yang warna merah tu ditulis itu pasti salah. Murid-murid tahu tak Datuk Maharaja Lela ni orang mana? Orang Tanah Melayu. Tanah Melayu. Orang Tanah Melayu tapi dia berada kat negeri mana? Tak tahu. Cuba tengok peta tu. Pasir. Pasti salah. Rotan. Pasir Sarak. Cuba tengok sebelah Pasir Salak tu. Dia tulis ayat apa tu? Perak. Sebenarnya Datuk Maharaja Lela ni orang Perak. Okey. Takat ni faham tak? Faham. Faham. Ya ke faham? Ya. Ya. Okey. Tak apa, cikgu tanya balik. Kenapa Datuk Maharaja Lela ni dia menentang orang British? Sebab British meminta cukai. Okey, betul. Bagus. Okey. Baguslah. Okey, sekarang kita akan masuk tokoh yang terakhir. Nak habis ni. Okey. Yang Tuan Anta. Yang Tuan Atta. Okey, betul. Tak apa. Cikgu akan baca semua. Okey. Yang Tuan Atta menentang British kerana mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Yang kedua, British menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teraci ialah kawasan wilayahnya. Dan yang ketiga, Yang Tuan Anta tidak bersetuju dengan tindakan British menyokong Datuk Kelana. Dan yang keempat, Yang Tuan Anta bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Okey. Yang Tuan Anta ni lebih kurang situasi dia macam Datuk Maharaja Lela. Di mana British telah mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Maksudnya dia telah mengambil alih kuasa lah. Cikgu boleh bagi contoh lah. Contoh, okay, cikgu ni tengah bekerja sebagai cikgu dekat sekolah. Tiba-tiba ada orang asing ataupun orang British lah. Dia ambil tugas cikgu. Dia datang dekat sekolah, tiba-tiba ditolak cikgu tepi. Dia cakap, cikgu Bob duduk tepi. Saya yang akan mengajar mulai hari ini. Maksudnya dia telah mengambil kuasa cikgu lah. Dia telah mencampuri urusan Tugas cikgu. tugas cikgu. Itulah ibaratnya. Lebih kurang ibarat dia. Okay, fokus pada poin yang kedua iaitu British menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teraci dalam wilayah ni. Ni antara sebab lah. Okay, sebab mereka ni telah merebut wilayah. Dan yang ketiga, Yang Tuan Atta tidak bersetuju tindakan British menyokong Datuk Kelana. Dan yang keempat, Yang Tuan Atta bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Okay, jadi Yang Tuan Atta ni, okay, dia bimbang. Cikgu. Ya. Datuk Kelana tu siapa? Okay, yang mana tak tahu, Datuk Kelana ni merupakan pembesar. Pembesar ni maksudnya dia macam lebih kurang menteri lah ataupun pegawai lah yang berada dekat kawasan Kelana. Orang panggil je Datuk Kelana sebab dia duduk dekat kawasan Kelana. Okay, faham tak? Macam tu. Okay. Bagus. Yang tanya soalan tu bagus. Nur Syafikan. Okay, tak apa. Sekarang kita akan beralih pada peta kawasan penentangan Yang Tuan Anta. Kalau kita tengok, inilah kawasan penentangan yang ada warna apa tu? Warna apa? Warna seakan putih lah. Dia seakan Warna susu. susu. Ni yang mana tak tahu tu ialah peta yang ada dekat Negeri Sembilan lah. Okay. Settle. Okay. Tadi kita dah belajar 5 kan tokoh tempatan. Okay. Betul tak? Betul. Okay. Zairul. Buku soundboard. Zairul. Okay. Betul tak cikgu tadi telah mengajar 5 tokoh tempatan. Betul tak? Betul. Okay. Zairul. Cuba Zairul sebutkan satu nama tokoh tempatan yang cikgu ajar tadi. Sebutkan satu saja. Bersail. Okay, betul. Dol Said. Okay, Nur Syafikan. Ya. Okay, cuba sebutkan satu tokoh tempatan selain Dol Said. Datuk Maharaja Lela. Okay, betul. Datuk Maharaja Lela. Okay. Okay, sekarang ni cikgu akan uji minda lah. Maksudnya kita buat kuis santai. Maksudnya kita baca soalan, kita bincang sama-sama. Boleh? Boleh tak kelas? Boleh. Cuba semangat sikit. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okay. Kita akan bincang sama. Okay.
Soalan 1. Cikgu baca, awak jawab boleh? Boleh. Okey. Soalan 1. Antara berikut yang manakah sebab utama Dol Said menentang penjajah di tanah Melayu? A. Membalas dendam. B. Menuruti arahan pembesar. C. Mempertahankan kedaulatan Nanning. D. Memberikan pengajaran kepada penjajah. Okey. Soalan 1 ni Cikgu nak Nur Syafikan jawab. Jawapan dia apa? Jawapan dia C. Jawapan dia C. Okey, tak apa, kita cek jawapan dia. Kita tengok. Okey, betul. Jawapan dia C. Mempertahankan kedaulatan Nanning. Okey, tahniah. Okey, bagus Nur Syafikan. Okey, soalan 2. Nama sebenar beliau Nibau Anak Lincoln. Menentang James Brooke kerana menghapuskan penempatan kaum Iban. Okey, berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan nama tokoh tersebut. A. Rentap. B. Datuk Bahaman. C. Tok Gajah. D. Syarif Masahu. Okey, nombor 2 ni Cikgu nak Zairul yang jawab. Jawapan dia apa? A. Jawapan dia? Cuba sebut lagi, kita tak dengar. Rentap. Rentap. A. Rentap. Okey, cek jawapan dia. Okey, tahniah. Betul. Jawapan nombor 2 ialah A. Rentap. Kita beralih kepada soalan 3 dan 4. Okey, soalan 3 cikgu baca. Berdasarkan berikut, yang manakah bukan sebab Datuk Maharaja Lela menentang penjajahan luar? A. Campur tangan dalam pentadbiran negeri. B. Memperkenalkan cukai baru. C. Presiden British bersikap sombong. D. Membakar rumah pemimpin. Okey, nombor 3 ni Cikgu nak Nur Syafikan jawab. Apa jawapan dia? Jawapan dia? D. D. D ke B? D. D. Okey, kita cek jawapan dia. Membakar rumah pemimpin. Okey. Okey, betul tahniah. Jawapan dia membakar rumah pemimpin. D. Okey. Soalan yang terakhir. Cikgu baca. Mengapakah Yam Tuan Antah menentang kedatangan British di Sungai Ujong? A. British mencampuri urusan pentadbiran. B. Mengenakan cukai di Sungai Ujong. C. Membunuh penduduk Sungai Ujong. Dan D. Memperkenalkan cukai tanah. Okey. Zairul, cuba jawab. A. Jawapan dia? British. Apa jawapan dia? A. Okey. Tak apa, kita cek jawapan dia. Betul Zairul. Okey. Tahniah sebab dapat jawab soalan cikgu. Jawapan dia A. Okey. Jadi cikgu ada 4 soalan saja. Sekarang kita masuk soalan yang terakhir. Nak habis dah ni. Okey. Ni soalan terakhir ialah tu. Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu menghargai perjuangan pemimpin dahulu? Okey, murid. Nampak tak apa yang soalan ni? Nampak? Okey. Okey, tak apa. Cikgu baca semula. Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu menghargai perjuangan pemimpin dahulu? Okey, siapa ada jawapan? Cuba tak? Siapa nak cuba? Beritahu cikgu jawapan dia. Memupuk semangat cinta kepada negara. Memupuk semangat cinta kepada negara. Okey, betul. Zairul, nak bagi jawapan tak? Ada tak jawapan? Okey. Menjadikan pengajaran kepada generasi muda. Okey. Menjadikan pengajaran kepada generasi muda. Okey dah. Okey dah tu. Sebab ada dua jawapan. Jadi semua jawapan yang abang itu betul dan tepat. Okey, tahniah. Maksudnya kamu fahamlah apa yang cikgu ajar untuk hari ni. Okey. Okay, nampak tak ni? Ni antara jawapannya lah. Ada 4 jawapan. Yang pertama, menghargai usaha perjuangan mereka dalam membebaskan negara. Yang kedua, mengambil iktibar atas perkara yang berlaku.
Yang ketiga, memupuk semangat cinta kepada negara. Dan jawapan yang terakhir, menanam semangat tidak pernah mengalah. Okey. Jadi, Cikgu, ya. bukan tinggal satu lagi. Apa? Yang nombor 4. Yang nombor 4. Ha. Ya, menanam semangat tidak pernah mengalah tu ke? Ha. Itu yang keempat lah. Okey, tak apa. Jadi, itu saja untuk kita punya kelas. Okey, cikgu nak buat sedikit rumusan lah. Okey, cikgu nak tanya kamu apa yang kita belajar untuk hari ni. Ada tak yang nak beritahu cikgu apa yang kita belajar untuk hari ni? Ada. Okey, apa yang kita belajar untuk hari ni? Syafiqan. Sebab-sebab penentangan tokoh tempatan. Okey, betul. Untuk hari ni kita telah belajar tentang sebab-sebab penentangan tokoh tempatan. Antaranya kita belajar tentang Nur Said. Kita belajar tentang Rentak, mengapa dia menghalau orang British. Kita belajar tentang Datuk Maharaja Lela. Kita belajar tentang Syarif Masahu dan sebagainya lah. Okey, Zairul, ada nak beritahu apa-apa tak? Apa yang Ada. kita belajar untuk ini? Belum masih perjuangan pemimpin dahulu. Ya, betul Zairul. Okey, kita perlu menghargai perjuangan pemimpin dahulu. Sebab apa? Sebab tanpa perjuangan orang dahulu, kita takkan hidup aman damai macam sekarang. Sebab perjuangan dahululah kita boleh hidup macam sekarang. Macam Israel. Macam Israel sekarang tengah berperang. Macam mana? Kalau kat Malaysia ni kita aman, kita kena bersyukurlah kepada orang dahulu. Okey, kita kena bersyukur. Kita kena berterima kasih dekat tokoh tempatan dahulu. Okey, sebab menentang penjajah British. Jadi itu saja pada cikgu lah. Jadi cikgu tak nak lama-lama sebab okey, kelas kita untuk ini setengah jam aja. Okey, untuk setengah jam lagi cikgu dah bagi tugasan kat kamu. Balik nanti kamu cuma buat aja. Okey, sebab tugasan tu cikgu dah hantar dekat grup WhatsApp. Kamu buat latihan tu nanti send dekat cikgu. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Jadi itu saja daripada cikgu. Okey, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih kepada Nur Syafiqan dan Zairul sebab hadir kelas cikgu untuk hari ini. Okey, terima kasih banyak. Jadi itu saja. Kita akan jumpa kelas pada minggu hadapan. Bye. 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 Bye.